Assalamualaikum everyone, nama aku Alif dan selamat kembali ke channel aku Majans TV. Thank you sebab tekan video ni, thank you sebab korang klik video ni, korang nak tonton video ni. Aku nak tanya korang satu soalan. Korang pernah tak hantar baju dekat Dobi, lepas tu korang rasa bau dia sedap sangat, kain dia lembut sangat, dan lepas tu korang rasa macam kat mana aku nak cari sabun yang sama macam sabun yang kat Dobi tu pakai? Hari ni aku akan selesaikan masalah korang yang tu. Alright, murah, berpatutan dan yang paling penting bagus dan sedap. Kat sini aku ada dua jenis sabun daripada Nice. Alright, berat ni ya Allah. So aku ada dua jenis sabun dan juga satu jenis pelembut ataupun dia panggil softening. Aku dah pakai dalam seminggu. Aku dah pakai kedua-duanya. Kalau tengok sebab tu dia macam dia dah luak sikit. So yang merah ini dia panggil Daisy Infusion. Dia bau dia sangat-sangat lembut, sangat-sangat macam berbunga-bunga lah macam tu. Bagi mereka kat luar sana yang suka bau-bau yang fresh, ni dah panggil Sea Breeze. Dia sangat scented, dia memang jenis yang fresh, yang bau menyegarkan. Alright, dan kedua-duanya sangat-sangat wangi. Harga bagi botol 5 liter ni hanya RM24.90 saja. Memang sangat-sangat berpatutan. Tak perlu pakai banyak, pakai sikit, jadi dia boleh tahan lama guys. Apa yang best menggunakan sabun Nice ni adalah, first of all, dia antibacterial. Aku memang I'm sucker for antibacterial punya stuff sebab itu sangat penting bagi aku. Dalam musim COVID ni kan, kita nak cuci baju kita, nak make sure bakteria, virus semua tak ada. So ini adalah antibacterial. Kemudian ni ada premium fragrance. Fragrance dia sangat-sangat premium, sangat-sangat tahan lama dan kuasa mencucinya sangat-sangat power guys. Dan yang paling penting, kedua-dua jenis sabun ini dan kesemua Nice punya sabun ada ejen pemutih. So bagi mereka yang pakai baju putih dan apa semua tu, yang tak nak baju dia jadi kuning dan sebagainya, this is the one for you guys. Sekarang ni softener punya, this is the true hero lah bagi aku. Kenapa aku cakap dia hero? Sebab softener ni, pelembut ni adalah pelembut yang pertama kat Malaysia yang menggunakan teknologi nano. So apa teknologi nano tu buat? Teknologi nano tu dia boleh buat apa? Dia boleh mengekalkan baju anda bau wangi walaupun dah digosok selama 10 hari. Serius guys, tak tipu. Jadi guys, apa yang korang tunggu lagi? Sabun idaman korang dah ada dekat pasaran sekarang. Apa yang korang kena perlu adalah pergi kat description kat bawah, dekat komen yang aku pin, ada detail-detail macam mana korang nak beli sabun-sabun ni. Alright, enough about sabun. Hari ni kita nak bercakap pasal satu topik yang hangat. Hangat kenapa? Sebab sejak bermula aku bercakap pasal soal Syiah, soal Freemason dan sebagainya, ramai yang menyuruh aku bercakap tentang Wahabi, tentang bahaya Wahabi, kenapa Wahabi ni dia boleh dikatakan sesat dan sebagainya. Tak pernah buat video ni sebab aku masih mencari apa yang Wahabi ni buat yang melanggar syarak dan sebagainya. Dan sebetul-betulnya korang tak boleh cari apa benda yang mereka lakukan yang melanggar syarak, tetapi mereka lakukannya dengan begitu halus sampai korang tak jumpa. Dan mereka pandai menggunakan dalil, mereka menggunakan hujah di mana bahawa apa yang Nabi Muhammad tak buat, jangan buat. Begitu mudah sekali hujah yang mereka berikan. Dalam video pada hari ini, aku tak nak sentuh sangat berkaitan dengan sejarah Wahabi dan sebagainya sebab benda tu korang boleh baca sendiri. Sebab benda tu memang dah terlambat bagi aku untuk memperkenalkan kepada korang sebab benda tu dah lama dah ada. Jadi secara ringkas lah, Wahabi ni adalah bermula daripada seorang lelaki bernama Abdullah bin Wahab. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, dia melihat banyak sangat kemungkaran dan banyak sangat benda-benda yang salah dilakukan melandaskan syarak dan sebagainya. Jadi beliau ni nak menegakkan sesuatu benda. Nak menegakkan sesuatu. Beliau ni nak menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa benda yang mereka nak, apa benda yang dia nampak dan benda tu Nabi tak pernah buat, dia menegahnya. Right? Dia menegahnya dan menjatuhkan hukum dan sebagainya untuk make sure, untuk memastikan orang Arab pada ketika itu hanya melakukan ibadah, hanya melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sounds good, betul tak? Sounds macam betul lah, kita kena ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Tetapi over the time, sehingga pada hari ini benda tu menjadi lebih ekstrim dan sebagainya. Dan mereka yang Wahabi ekstrim ni sanggup mengkafirkan umat-umat Islam lain kerana melakukan benda yang dia tak setuju. Okay? Hari ni aku akan berkongsi dengan korang antara salah satu benda yang mereka kata salah, mereka kata bid'ah dan sebagainya, dan korang nilaikan. Dalam video ni juga aku ingin memberi pendapat aku juga tentang apa yang mereka katakan ini. Mungkin apa yang keluar daripada mulut Wahabi ini terlampau ekstrim dan sebagainya, membuatkan mereka ni nampak macam seolah-olah mereka ni tak tahu pasal agama. Dengan adanya explanation daripada aku ni,
korang sendiri akan faham kenapa mereka haramkan atau mengatakan sesuatu itu berbida'ah dan sebagainya. Dalam list aku ni cuma ada 7 saja. Jadi kalau korang tahu apa lagi yang mereka katakan bida'ah dan sebagainya, korang boleh tinggalkan kat ruangan komen kat bawah. Yang pertama, yang paling ketara, apabila tiba hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan menyambut Maulid Rasul, betul tak? Bagi puak Wahabi ni, mereka mengatakan bahawa menyambut Maulid Rasul itu adalah bid'ah, adalah salah. Menolak sekeras-kerasnya sambutan Maulid Rasul itu kerana mereka berkatakan bahawa sahabat tidak pernah menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengatakan bahawa ini adalah dakwah Yahudi untuk menyambut hari kematian Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak tahu, Nabi Muhammad SAW kita dilahirkan dan wafat pada tarikh yang sama. Mereka beranggapan bahawa benda ni adalah bukan untuk menyambut hari kelahiran, dalam menyambut hari kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi kita yang mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menyambut Maulid Rasul hanyalah untuk memperingati baginda Rasulullah SAW. Kita mengingat balik cerita-cerita baginda, kita mengingat balik apa benda yang disampaikan, hadis yang disampaikan sebagainya. Satu hari yang kita raikan, satu hari yang kita rasa kita boleh dekat lagi dengan Rasulullah SAW, apa salahnya? Tetapi janganlah sampai berlebih-lebihan. Ada juga yang aku lihat ekstrim menyambut Maulid Rasul ni sampai potong-potong kek dan sebagainya. Atas kek tu siap tulis lagi selamat hari lahir Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Potong-potong kek tu semua tu dah jauh menyimpang daripada ajaran kita dan sebagainya. Jadi janganlah kita nak kaitkan Nabi Muhammad SAW, Maulid Rasul dengan cara sambutan kita menyambut hari lahir macam orang biasa ni. Yang kedua, Wahabi ni menolak sekeras-kerasnya menziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Aku nampak kenapa apabila benda ni berlaku, orang mula menziarah dan sebagainya, mereka mengatakan bid'ah kerana ada mereka yang sampai di makam Rasulullah SAW, mereka bertindak secara berlebih-lebihan. Lebih-lebihan macam mana tu guys? Sampai macam bertolak, berasak, bergaduh, dan benda yang tak cantik, tak manis lah yang dipandang. Tetapi itu tidaklah semestinya kita harus jadikannya alasan untuk mengeluarkan hukum bid'ah kepada mereka yang menziarah makam Rasulullah SAW. Itu adalah sangat terlampau ekstrim. Itulah yang aku nampak yang Wahabi ni, mereka melakukan sesuatu, mereka mengeluarkan hukum, mereka mengeluarkan fatwa begitu ekstrim, boleh menjauhkan kita daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Itulah pendapat aku, itulah yang aku rasa. Yang ketiga, puak-puak Wahabi ni juga, mereka menolak sekeras-kerasnya membaca Yasin pada malam Jumaat. Baca Yasin ramai-ramai malam Jumaat dekat masjid dan sebagainya tu, mereka menolak itu sekeras-kerasnya. Bagi aku benda ni adalah sangat-sangat terlampau over, terlampau ekstrim sekali. Bagi pendapat aku pula, ataupun bagi pandangan aku, benda yang tak boleh adalah apabila kita meletakkan sesuatu perkara yang sunat seperti membaca Yasin ni apa semua pada sesuatu ketika, pada sesuatu waktu, pada sesuatu tarikh, pada sesuatu hari yang tertentu dengan spesifiknya, ibarat benda tu jadi wajib. Itu yang aku rasa macam tak elok, tak patut kita buat. Asal malam Jumaat je kena baca Yasin. Kalau nak baca Yasin hari lain, tunggulah malam Jumaat. Nampak tak benda tu? Benda tu ada benda yang berbeza. Kita tak boleh nak menetapkan sesuatu benda. Contohnya macam baca Yasin ataupun buat tahlil 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari dan sebagainya. Benda tu tak sepatutnya ditetapkan. Kalau kita nak buatlah. Right? Tak ada masalahnya kita nak buat bila, hari apa, nak baca Yasin beramai-ramai dengan ahli keluarga kita ke, dengan ahli masjid kita ke, nak buat bila baca Yasin tu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah bila kita nak buat. Janganlah sampai kita beriktikad bahawa kena buat pada hari Khamis malam Jumaat. Itu lebih sesuai untuk kita perkenalkan dengan masyarakat kita, berbanding dengan menolak sekeras-kerasnya bahawa bacaan Yasin pada malam Jumaat adalah bid'ah. Bagi aku that's too much. Bagi korang pula macam mana? Put down inside the comment. Yang keempat pula, pihak Wahabi ini menolak sekeras-kerasnya mazhab atas alasan bahawa kita hanya perlu ikut junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Persoalannya sekarang, adakah kita yang bermazhab Syafi'i ini tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW? You see, untuk kita menolak mazhab utama kita macam Syafi'i, Maliki, Hambali, benda tu sangat-sangat over, dan benda tu sangat-sangat bagi aku keterlaluan untuk kau membida'ahkan atau kau mengharamkan bagi masyarakat Islam, umat Islam kita mengikuti agama kita berlandaskan mazhab. Itu adalah benda yang mereka menolak sekeras-kerasnya. Kelima, benda ni yang paling aku rasa kurang aku setuju adalah mereka puak Wahabi ni mengatakan bahawa Allah berada di langit bersemayam di atas arasy. Mereka beriktikad bahawa Allah berada di
di atas langit, bersemayam di arasy. Bagi aku pula, ini kerana peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka mengatakan bahawa Allah berada di langit dan seterusnya berada bersemayam di arasy. Bagi aku, kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh beriktikad sedemikian. Sebab kita semua tahu bahawa Allah tidak bersifat seperti manusia. Allah boleh berada dekat mana-mana. Kita tak tahu fizikal dia macam mana. Kita tak tahu bagaimanakah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu Isa. Bagi kita untuk meletakkan tempat di mana Allah itu berada, aku rasa tak patut. Itu bukan kerja kita, itu bukan level kita untuk menentukan kat mana Allah itu berada. Sebab kita semua tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling agung, the greatest, yang maha besar dan sebagainya. Kalau kita menentukan kat mana kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi funny kat situ. Benda tu semua kita tidak boleh beriktikad seperti mana Puak Wahabi ini bertikad dan menuduh orang yang tidak percaya itu bid'ah dan sebagainya. Yang keenam, Puak Wahabi ini menolak sekeras-kerasnya bacaan talqin. Mereka mengatakan bahawa ini bid'ah dan haram dan sebagainya kerana tak ada orang, Nabi Muhammad SAW tidak membuat. Bagi aku, simple, senang dan mudah saja. Bacaan talqin itu, kita janganlah percaya bahawa bacaan talqin itu ditujukan kepada si mati. Kerana kita tahu apabila nyawa dicabut daripada tubuh kita, jasad kita, segala-galanya yang ada kat dunia ini dengan si mati terputus secara totalnya dan tiada apa yang boleh kita lakukan kat atas muka bumi ini untuk si mati. Anggaplah bahawa talqin itu dibacakan untuk memberi peringatan kepada mereka yang masih hidup. Janganlah kita beriktikad percaya mati-matian bahawa talqin itu dibaca kepada si mati supaya si mati itu tahu soalan-soalan rahsia ini dan soalan-soalan seperti yang ditanya oleh malaikat, yang kita rasa, yang kita beriktikad bahawa benda tu yang akan menolong si mati. Anggaplah bahawa talqin itu dibaca untuk mereka yang masih hidup, yang mendengar talqin itu supaya memberi pengajaran dan peringatan. Ketujuh dalam list aku adalah mereka Puak Wahabi menolak sekeras-kerasnya bacaan tarhim dan bacaan Al-Quran sebelum azan solat subuh menggunakan pembesar suara. Kan kita tahu sebelum azan subuh kita akan dengar bacaan Al-Quran. Sebelum azan lah, senang cerita, kita boleh dengar pihak masjid memainkan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Mereka mengatakan itu adalah bid'ah, mereka itu adalah sesat dan sebagainya, dan itu adalah haram, Puak Wahabi kata. Tapi bagi aku pula, kenapa dilakukan sedemikian adalah kerana untuk memperingati kita yang mendengar itu bahawa masa solat itu sudah hampir, sudah dekat. Jadi tidaklah kita membuang masa ataupun kita get ready, kita get prepare untuk apa benda yang kita tengah buat sekarang tu. Kita dengar orang membaca tahrim, baca Al-Quran tu, oh okey, azan dah dekat, so kita boleh dah ready untuk stop seketika untuk make sure kita solat on time. Dan benda tu pun dikatakan salah, dan benda tu pun dikatakan bid'ah, haram dan sebagainya. Jadi nampak tak kat sini kalau aku kata mereka terlampau ekstrim? Puak Wahabi ni begitu ekstrim menuduh dan mengkafirkan atau menjatuhkan hukum dosa itu kepada umat Islam dengan begitu mudah sekali. Korang, pendapat korang macam mana? Kalau korang tahu lagi apa benda yang mereka melarang, mereka kata bid'ah dan sebagainya, boleh tuliskan dekat ruangan komen di bawah. Jadi guys, sampai di sini je video pada kali ini. Aku harap korang boleh faham apa yang aku nak sampaikan. Aku harap ada manfaat, ada iktibas di sebalik video ini. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah korang sharekan kepada kawan-kawan korang. Okay? Seperti biasa, yang baik, yang cantik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang tersalah kata, tersalah bahasa itu datang daripada aku sendiri. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.